Selamat petang Puan. Kami Puan boleh dengar suara saya? Dengar? Selamat petang. Kami dari kami Azhar THM dari subjek Introduction to Environmental Engineering Technology ingin menjalankan interview tentang program based learning. Tajuk kita orang buat tajuk jerebu. Okay. Jadi Puan tahu kan jerebu, kita semua pernah alami jerebu yang teruk kan masa 2015. 2010. Jadi saya nak tanya Puan, kefahaman jerebu pada pandangan Puan macam mana? Jerebu. Okey, bagi saya jerebu ni adalah zarah-zarah debu dan juga asam dalam zarah kecil lah kan. Okey, dalam yang berkumpul di kat atmosfera yang pada keadaan yang rendah, dan dia boleh menyebabkan berlakunya dia boleh mengurangkan jarak pemandangan bagi kita. Betul tak? Awak mesti dah study kan? Dia tak ada betul tak salah pun. Kita orang punya pandangan, kita orang punya kefahaman pun macam gitu juga. Tapi Puan tahu kan yang jerebu ni ada kaitan dengan air pollution. Ya. Jadi saya ingin bertanya boleh dengar ke suara saya? Boleh. Jadi saya ingin bertanya kepada Puan tentang kefahaman Puan, apa itu jerebu mengikut kefahaman Puan? Ni tak ada soalan, tak ada apa saya panggil in general je lah ni. Jawapan general Puan. Jawapan general. Tak ada jawapan betul, salah tak ada. Okey, jerebu ni biasanya terhasil daripada aktiviti-aktiviti yang tidak dibenarkan lah. Contohnya macam pembakaran terbuka kan. Ada jerebu daripada kilang kebakaran maksud saya macam ladang ke kan, itu pun boleh menyebabkan jerebu lah. Jerebu ni dia orang kata apa, dia akan mengganggu ekosistem. Okey, mengganggu ekosistem, mengganggu aktiviti harian kita kan, dan juga mengganggu kesihatan lah, especially. Okey, so itu saya punya definisi untuk jerebu lah. Tak record ni? Record Puan. Record. Okey. Soalan seterusnya Puan, saya nak tanya Puan, apa pendapat Puan kalau saya ni sebagai seorang pelajar nak membendung jerebu tersebut? Kalau seorang pelajar? Ya Puan. Okey, maksudnya kita macam orang awam biasa lah maksudnya kan. Kalau orang awam biasa ni biasanya kita jangan menyumbang lah kepada jerebu. Contohnya macam pembakaran terbuka lah. Okay? Kalau macam saya duduk kat kampung, biasanya penduduk kampung dia akan buat kebakaran secara terbuka lah. Okay? Tak banyak tapi dia menyumbang lah. Okay? Menyumbang kepada situasi tersebut lah. Okay? So kalau daripada seorang pelajar tu, maksudnya kita dah ada info. Okay? Kita dah ada info mengenai jerebu. Okey, kemudian kita orang kata apa, jangan menyumbang lah, menyumbang kepada kepada situasi tersebut lah. Okey, contohnya macam kita menghasilkan punca api kan. Kemudian kalau macam kebakaran terbuka yang macam saya sebut tadi tu, macam ladang-ladang ke apa ke kan, itu memang kita tak boleh nak kontrol lah, sebab itu bukan macam bukan bawah tanggungjawab kita kan. Tapi daripada kita sebagai orang yang biasa ni, saya rasa kita boleh bermula dengan cara kita menghidarkan benda tu. Okey, kemudian satu lagi kita educate orang sekeliling kita supaya tidak melakukan pembakaran secara terbuka lah.
Okey. Puan, saya nak tanya soalan cepu mas, Puan. Soalan saya, kalau yang kita tahu kan, Puan, jerebu setiap kali berlakunya jerebu dekat Malaysia, kita semua tahu setiap tahun sebelum ni disebabkan oleh pembakaran terbuka yang dilakukan oleh orang dekat negara Indonesia kan, Puan? Okey. Kalau berdasarkan pemerhatian masa COVID ni tadi, masa PKP, tiba-tiba tak ada dah jerebu berlaku kan, Puan? Kalau ikut ni berita sebelum ni tak ada. Pada pendapat Puan lah, adakah langkah-langkah untuk mencegah jerebu ni telah dilakukan secara dalam skala besar ataupun macam mana dia boleh, adakah kaitan PKP tu tadi yang menyebabkan jerebu tu tak berlaku? Okey. Maybe daripada segi penguatkuasaan lah. Kemudian satu lagi kita tahu Indonesia ni dia ada kepulauan. Okey, kepulauan dia banyak kan. Jadi macam susah sikit lah dia punya PBT lah, kita panggil pun PBT. Pihak yang kerajaan tempatan ke kan untuk kawal semua ni. Okey, kemudian dekat sana sumber asli masih lagi banyak. Okey, jadi cara dia untuk sebenarnya pembakaran terbuka ni sebenarnya dah lama dah dilakukan. Okey, kebaikan dia adalah untuk bagi baja balik lah kan, menghasilkan baja secara semula jadi pada tanaman, especially kelapa sawit. Okey, tapi bila dia dilakukan dalam skala besar, okey, so impactnya adalah impactnya adalah kepada negara bersebelahannya lah, especially dekat Malaysia. Okey, sebenarnya tak silap saya, kita di kalangan negara Asia ni, kita ada rules kita lah dalam environmental impact kan. So maksudnya contohnya lah, kalau macam negara Indonesia tu telah melakukan satu kita panggil sebagai jenayah lah, sebagai jenayah alam sekitar. So dia sepatutnya memberi satu pampasan kepada negara yang bersebelahan yang telah mengibatkan kerugian lah. Contohnya macam bila berlaku jerebu ni, kita terpaksa tutup sekolah kan, kita terpaksa tutup beberapa aktiviti, kemudian jalan pun kita punya pemandangan terhad, kemudian maybe ada aksiden yang berlaku disebabkan oleh jerebu tersebut lah, sebab pandang tak dalam jarak dekat kan, jarak dekat dalam jarak jauh. Okey, jadi pemandangan kita terhad lah. Jadi isu-isu ni sebenarnya saya tak berapa tahu sangat, cuma saya kata daripada segi pembacaan lah. Okey, setiap negara ni dia ada percentage dia untuk keluarkan karbon. Okey, setiap negara dia ada mengikut kepada keluasan tanah. Okey, so kalau macam Singapura kecil, sikit lah dia punya pengeluaran karbon kan, kalau ikut secara logiknya lah. Okey, tapi tak semestinya benda tu berlaku. Okey, so contohnya setiap negara ni dia ada percentage yang perlu karbon yang perlu dikeluarkan. Okay? Berapa percentage. Okey, sebab apa? Karbon ni bila dikumpul banyak-banyak, okey, contohnya tak payah tengok jauh lah, dekat Asia saja kan dah ada berapa negara. So karbon ni dia akan menyumbang kepada kita punya ozon. Okey, so baru saja baca tadi dekat dalam surat khabar, okey, kita punya global warming kita dah makin kritikal lah. Okey, so dekat kutub utara, okey, dah pun berlaku percairan kan, percairan glacier. So sangat membahayakan lah bila air laut kita berada dalam paras yang tinggi. So impact dia lah kita dah boleh nampak lah lately ni. Okay, bermula pada tahun 2004 masa tsunami berlaku lah kan. Maksud tu Indonesia paling teruk sekali dan kita pun terkena juga impact tersebut. Dekat situ kita dah nampak dah, okay, impact dia. Bermula daripada situ dan setahun ada saja isu yang melibatkan alam sekitar. Okay. Okay kan Omin? Okey Puan. Nampak macam awak pusing-pusing je tu. Okey. Apa lagi tadi?
Okey, kemudian yang tu dah cuma sekarang ni bila kita berada dalam situ, kita discuss dengan jerebu kan, bila kita berada dalam keadaan terbuka macam ni, memang kita tak boleh kontrol. Okey, kita tak boleh kontrol asap tu untuk masuk dekat negara kita, macam kita tutup pintu rumah kita tau. Kan, betul tak? Okey, so apa yang boleh kita lakukan kalau kita lah daripada Malaysia ni, kita kena perbanyakkanlah kita punya kata apa? Tanaman pula pokok-pokok hijau kita untuk proses balik karbon tersebut, jerebu tersebut, untuk halang kan. Untuk halang jerebu tu memang tak boleh dihalang lah masuk ke negara kita tu, tapi benda tu kita boleh elakkan dengan cara kita gunakan secara semula jadilah, contohnya tanaman hutan, pokok hutan kita lah. Kita boleh tanam. Okey. Dia nak elakkan kalau dah terjadi. So apa langkah untuk mencegah bagi mengurangkan kesan atas kesihatan setiap individu masyarakat? Macam apa yang perlu kita buat untuk kita sebenarnya kita dah tahu risikonya apa kan. Contohnya lah contohnya lah, kalau macam kita bawa kereta, okey, kita bawa kereta laju, kita dah tahu dah impact dia apa. Okey, impact dia apa, cuma kena tak kena sahaja. Sama juga macam jerebu ni. Okey, jerebu ni pergerakan dia dibantu oleh pergerakan angin. Okey, so pergerakan angin ni boleh berlaku, orang kata apa? Boleh berlaku, pergerakan itu boleh berubah dalam masa berapa second saja. Okey, maybe Indonesia masa dibakar tu, maybe dia fikir benda tu akan pergi ke Laut Cina Selatan. Okey, tapi sebenarnya dia balik pergi ke Selat Melaka kan, pasal balik. Okey, jadi bila isu ni benda yang kita tak boleh kawan ni, sebenarnya kita kena rancang lah. Okey, benda pertama sekali adalah perancangan. Okey, perancangan daripada kerajaan tu sendiri lah. Okey, kerajaan tu sendiri mengenai impact kepada sesebuah negara lah. Okey, maybe boleh digunakan dengan kaedah lain lah. Untuk walaupun benda tu akan ambil masa yang lama, contohnya lah kita nak buat pembakaran terbuka tu, contoh dekat Kedah kan. Dekat Kedah pun kalau macam musim padi tu, okey, akan ada satu area tu dia dah ada signboard menyatakan bahawa ini memang area pembakaran terbuka, so kena berhati-hati, kena alert. Okey, memang benda tu tak boleh dielak. Okey, tak boleh dielak untuk proses, tapi sebenarnya boleh dikurangkanlah pembakaran tersebut dengan maybe menggunakan teknologi yang terkini lah, teknologi yang saya pun tak pasti apakah teknologi yang boleh membantu dah untuk mengurangkan pembakaran tu kan. Tapi dunia makin maju kan, kita dah pun kepada AI 4.0 kan. Jadi mesti ada satu yang boleh membantu situasi ni lah. Satu lagi teknologi, dan satu lagi adalah penguatkuasaan. Okey, penguatkuasaan maksudnya kalau nak denda, betul-betul denda kan. Kemudian contohnya lah, okey, setiap kata apa, pemilik tanah tu dia mesti ada berapa area dia kan, berapa area, contohnya macam ekar ke hektar ke kan. So berapa persen sahaja pada waktu tu dia boleh bakar. Okey, yang dia tak boleh lah bakar the whole tanah dia tu. Okey, maybe dia boleh buat by staggered ke apa ke macam mana kan, supaya walaupun dia boleh membantu dah sedikit daripada berlaku jerebu secara berluasa. Okey, kemudian satu lagi macam dia boleh buat agreement lah. Okey, agreement. Okey, jika
antara dua negara. Contohnya kalau macam Jerbu pada tahun ni, contohnya 2023 ni, so apa negara tersebut boleh gantilah kepada negara-negara terlibat. Contoh daripada segi apalah kan, contoh daripada segi kewangan ke apa ke kan, supaya benda tu boleh win-win situation lah. Maybe kalau Jerebu ni, saya rasa tak perlu orang kata fikir terlalu luas negara dah kan. Dekat negara kita pun sendiri pun ada isu juga. Ada isu juga. Contohnya macam bila sampai waktunya, kalau macam contohnya ladang sayur ke apa kan, itulah teknik yang digunakan, bakar je. So apa yang berlaku adalah kita bagi kesusahan kepada pihak bomba lah. Susah nak padamkan, itulah mengambil masa yang lama kan. Bomba pun ada kerja benda lain nak buat kan. Kemudian satu lagi adalah dia punya keluasan kebakaran tu sangat besar. So kalau macam saya tak tahu apa yang awak objektif awak ataupun tajuk yang awak akan selesaikan untuk assignment ni. Tapi pada saya better kita fikirkan dalam negara lah. Dalam negara. Sebelum kita tapi kalau tajuknya tu di antara dua negara, so itu antara jawapan-jawapan saya tu harap boleh membantu lah. Itu sajalah. Kami baru dapat data yang saya rasa ni juga Puan boleh tahu. Puan cakap setiap negara tadi pengeluaran karbon dia ikut saiz ni. Maksud dia semakin besar negara tu makin besar lah dia punya pengeluaran karbon kan Puan? Orang kat berapa banyak karbon yang diorang keluarkan tu Puan? Macam mana? So macam mana dia mengukur ni, biasanya kalau macam benda yang tertutup, especially kilang lah. Kilang kita boleh kira. Dia ada bacaan dia lah. Kalau macam kilang-kilang kita boleh kira, tapi kalau macam Jerebu tak boleh. Bolehlah kita kira melalui apa dia punya API. API. Daripada segi Air Pollution Index. Daripada segi indikator tu kita boleh gunakan lah. Tapi itulah dia ikut orang kata atas bantuan angin juga. Kalau macam hari ini teruk, contohnya daripada pagi kan, dia kan biasa dia ambil dulu kalau macam teruk dia ambil setiap jam kan, ambil 6 jam sekali ke apa ke. So kalau macam pagi teruk, maybe petang tak teruk, macam tu lah. Dia bergantung kepada situasi semasa tu juga. Tapi kalau macam kilang, kita boleh ukur dia setiap hari lah. Kan dia ada bacaan dia lah yang tertentu yang kita tak boleh keluarkan lebih pada tu. Ada lagi yang lain? Tak ada. Kejap saya check. Saya ada. Saya nak tanya Puan rasa apa macam dalam skala 1 sampai 5, apa kesedaran yang, maksudnya masyarakat kita masih sedar tak tentang Jerebu ni? Kalau saya nak, maksudnya kesedaran daripada segi kesedaran masyarakat. Kalau daripada kesedaran daripada skala 1-4, saya bagi 4 lah. Kita tahu, kita sedar. Tapi ada situasi yang kita terpaksa buat juga. Contohnya macam ladang kan. Apa cara kita nak hapuskan contohnya ladang kelapa sawit kan. Bila kita potong banyak-banyak tu, apa cara kita nak buat untuk hapuskan benda tu. Paling mudah, paling murah, paling cepat adalah bakar. Dengan satu cetusan api saja kan. Boleh settle dalam masa 2-3 hari dah settle lah. Berbanding kalau kita nak kena tanam, nak kena bawa pergi kilang, nak kena proses, makan duit lah kan. Itu je dia punya tu. Kesedaran tu ada, tapi tindakan tu saya tak pasti macam mana. Maybe ada maybe di kalangan engineer macam awak kan nanti kan boleh fikirkan satu solution lah. Right. Okay. Yang lain ada lagi?
Tak ada.